Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk kami iaitu bandingkan dasar perdagangan bebas dengan dasar perlindungan yang diamalkan oleh pentadbiran kolonial yang memberi aspirasi kepada penguasaan komuniti permodalan di Eropah di Asia Tenggara. Kolonial adalah sebuah istilah terhadap sistem yang merujuk kepada pengembangan kekuasaan sesebuah negara ke atas wilayah serta masyarakat di luar batas negaranya. Pihak atau kuasa yang mengamalkan konsep kolonialisme dalam mengembangkan empayarnya akan mencari dominasi ekonomi seperti sumber daya kerja dan tenaga kerja dan nilai perdagangan dan pasaran wilayah tersebut selain dari faktor bumi dan kekayaan sumber asli dan bahan mentah. Oleh sebab itu, Asia Tenggara telah dijajah oleh kuasa-kuasa barat. Kebanyakannya, kawasan ini dijajah sebagai tanah jajahan iaitu kolonial, kecuali tanah Melayu, kerana tanah Melayu dijajah sebagai negeri naungan. Kehadiran pentadbiran kolonial lebih memihak kepada permodalan barat. Cuma membezakannya terdapat dua jenis dasar, iaitu dasar perdagangan bebas, iaitu free trade yang diamalkan oleh British Malaya dan dasar perlindungan proteksionisme yang diamalkan oleh Belanda di Indonesia. Namun begitu, walaupun kedua-dua dasar ini ada pertentangan, dasar ini tetap mengadakan unsur-unsur monopoli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sabariah binti Sabar, memegang kad matrik BA 19110336. Topik yang akan dibentangkan seterusnya adalah mengenai berkaitan dasar pemerintah kolonial dengan komuniti pelabur Eropah. Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Tanah Melayu telah dijajah oleh kuasa barat yang berteraskan kepada pemerintahan dan pentadbiran kolonial. Kegiatan ekonomi yang dijalankan tidak hanya bergantung kepada perdagangan tetapi turut beralih arah kepada bentuk pelaburan. Dan setiap pelaburan yang dijalankan adalah memerlukan modal. British dan Belanda menjalankan import dan ekspor masing-masing di Tanah Melayu dan Indonesia. Sebagai contohnya, di bawah pentadbiran British, perusahaan biji timah berlaku dalam dasar perdagangan atau ekonomi bebas. Pelabur Eropah bergiat serius dalam perusahaan biji timah ini. Ketiadaan sekatan dan had pelabur mencerminkan perdagangan bebas dan merupakan ciri yang penting dalam laissez-faire. Keadaan harga pasaran yang turun naik bergantung kepada pengeluaran biji timah menjelaskan bahawa dasar perdagangan bebas dijalankan oleh British. Modal memainkan peranan utama dalam ekonomi kapitalis yang terdiri daripada wang, teknologi, peralatan dan pembangunan. Di mana dapat kita lihat di sini bahawa pengaruh dan penguasaan permodalan barat itu terjadi. Lebih ramai pelabur dari syarikat Eropah menanam modal dalam perusahaan biji timah ini. Selain itu, British turut mengamalkan dasar Freeport yang membawa pengertian sesebuah pelabuhan bebas cukai dan terbuka kepada perdagangan asing dan tempatan. Adapun cukai yang dikenakan adalah bertujuan untuk membiayai kos pengendalian pelabuhan tersebut. Kadar cukai yang rendah ini mampu mendorong dan menggalakkan lagi pelaburan-pelaburan daripada syarikat-syarikat besar di Eropah terhadap perusahaan biji timah ini. Seterusnya, saya Muhammad Nur Hidayat bin Muhammad Hamdan, nomor matriks BA 19110551 akan menerangkan tentang dasar perdagangan bebas dan dasar perlindungan. Dasar perdagangan bebas ataupun free trade merupakan satu syarat perdagangan antarabangsa, di mana sesebuah negara
tidak akan mengenakan duti custom atau duti-duti lain ke atas import barangan dari negara lain. Sesebuah perdagangan akan membawa faedah jika tidak tertakluk kepada sekatan seperti tarif, kuota, dan sebagainya. Pengaruh idea perdagangan bebas ini telah direalisasikan di negeri-negeri Selat dan Tanah Melayu oleh pihak British. Pengenalan duti import dan ekspor dikenakan pada kadar minimum 10% dan maksimum 30%, dan membenarkan ekspor buruh mahir dan jentera ke luar negara. Namun demikian, ciri-ciri ini bertentangan dengan dasar koloni lama ataupun merkantilisme yang hanya menekankan keperluan sesebuah negara, mementingkan kekayaan, kekuasaan, dan kebajikan dengan tidak membenarkan perdagangan ekspor dengan negara asing. Dasar perlindungan ataupun protectionism merupakan satu bentuk dasar yang sengaja diwujudkan oleh kerajaan untuk melindungi pengeluar domestik daripada persaingan perdagangan antarabangsa dengan negara lain di seluruh dunia. Dengan arti kata lain, wujud sikap pilih kasih yang diberikan oleh kerajaan pusat sesebuah negara kepada pengeluar tempatan mereka daripada ancaman produk asing. Menurut Eva dan Robert, pemerintah yang melaksanakan dasar perlindungan adalah sebagai usaha untuk mengekalkan keselamatan negara, perlindungan industri baru, dan strategi dasar perdagangan. Secara umumnya, dasar perlindungan terbagi kepada dua, yaitu All Protectionism dan New Protectionism. All Protectionism adalah penggunaan halangan perdagangan antarabangsa dalam bentuk tarif dan kuota. Protectionism jenis ini adalah jenis protectionism lama digunakan oleh pelbagai negara di dunia dan lebih konvensional. Manakala New Protectionism ialah satu bentuk perlindungan dengan instrumen halangan yang cenderung lebih telus dan berbeza dengan All Protectionism. Dasar perlindungan ini dilihat sebagai penghalang kepada dasar perdagangan bebas. Namun demikian, hampir kesemua ahli ekonomi moden bersetuju bahawa dasar perlindungan ini berbahaya kerana kos melebihi faedah dan menghalang pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Rabiatul Atika binti Tazli, memegang kad matriks BA 1911057 dan saya akan menjelaskan bahagian perbandingan dasar perdagangan bebas dengan dasar perlindungan yang diamalkan oleh pentadbiran kolonial. Dasar yang pertama ialah dasar perdagangan bebas. Dasar ini diamalkan oleh British Malaya. Dan dasar ini merupakan perdagangan yang mengenakan tarif atau cukai yang rendah terhadap barang-barang import atau ekspor dari luar. Dasar ini mampu meningkatkan persaingan dalam pasaran domestik kerana tarikan pembekal luar, lalu menghadkan monopoli pengeluar tempatan. Dasar ini juga mampu merangsang aktiviti ekonomi pengeluar tempatan dan berhadapan dengan pesaing asing bagi pelanggan. Dasar ini mampu meningkatkan pelaburan asing di mana apabila tidak berhadapan dengan sekatan perdagangan, pelabur asing cenderung untuk melabur ke dalam perniagaan tempatan untuk membantu mereka berkembang dan bersaing. Dasar perlindungan pula ialah dasar yang diamalkan oleh Belanda di Indonesia. Dasar ini menggunakan kadar tarif atau cukai untuk import dan ekspor adalah lebih tinggi. Ianya melindungi industri strategik seperti pengurangan persaingan melalui sekatan import dan memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Ianya juga membaiki imbangan pembayaran di mana imbangan pembayaran kurangan melalui sekatan import dan penggalakan ekspor. Dasar ini juga mencegah lambakan iaitu keluaran negara asing dijual pada harga yang rendah di pasaran tempatan dan melalui dasar perlindungan seperti tarif import. Dasar ini juga mampu mengurangkan pergantungan kepada negara asing dan menjamin kestabilan ekonomi sendiri tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi negara asing. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Rabiatul Atika binti Tazli, memegang kad matriks BA 1911057 dan saya akan menjelaskan
Bahagian perbandingan dasar perdagangan bebas dengan dasar perlindungan yang diamalkan oleh pentadbiran kolonial. Dasar yang pertama ialah dasar perdagangan bebas. Dasar ini diamalkan oleh British Malaya, dan dasar ini merupakan perdagangan yang mengenakan tarif atau cukai yang rendah terhadap barang-barang import atau ekspor dari luar. Dasar ini mampu meningkatkan persaingan dalam pasaran domestik kerana tarikan pembekal luar, lalu menghadkan monopoli pengeluar tempatan. Dasar ini juga mampu merangsang aktiviti ekonomi pengeluar tempatan dan berhadapan dengan pesaing asing bagi pelanggan. Dasar ini mampu meningkatkan pelaburan asing di mana apabila tidak berhadapan dengan sekatan perdagangan, pelabur asing cenderung untuk melabur ke dalam perniagaan tempatan untuk membantu mereka berkembang dan bersaing. Dasar perlindungan pula ialah dasar yang diamalkan oleh Belanda di Indonesia. Dasar ini menggunakan kadar tarif atau cukai untuk import dan ekspor adalah lebih tinggi. Ianya melindungi industri strategik seperti pengurangan persaingan melalui sekatan import dan memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Ianya juga membaiki imbangan pembayaran di mana imbangan pembayaran kurangan melalui sekatan import dan penggalakan ekspor. Dasar ini juga mencegah lambakan iaitu keluaran negara asing dijual pada harga yang rendah di pasaran tempatan dan melalui dasar perlindungan seperti tarif import. Dasar ini juga mampu mengurangkan pergantungan kepada negara asing dan menjamin kestabilan ekonomi sendiri tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi negara asing.